Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam faslun bin niyyati fi halit ta'allum. Ini satu pasal yang menyatakan niat ketika hendak belajar dan menuntut akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama niat, ya fi ta'allum, pada ketika kita menimba ilmu. Bahawasanya tidak dapat tiada bagi yang menuntut ilmu daripada berniat memasang kasat di kalbi dia, berniat pada masa menuntut itu kerana bahawa niat itu adalah asal bagi sekalian kelakuan. Karena sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, bahawasanya amalan segala amal itu ialah dengan niat. Mansah dia dengan niat, diterima dia pun dengan niat. Syariat dia pun pakai niat. Hakikat dia pun dengan kasat dan niat. Lepas itu segala bentuk amal disertai niat. Dalam hadis ini letakkan amal. Ya, ada pun dalam bab tidak amal, dalam fiqh itu bab hukum yang kita mandikan jenazah. Dalam bab berizalah tetap yang niat. Menyucikan nazir tetap yang niat. Baru masuk dalam bab izalah atau dalam bab tur. Ada pun dalam babul a'mal, bab amal pada guna niat. Pada dasar pada hadis yang sahih. Dan sembahyang, ya, puasa, zakat, haji, semua ibadat bila amal saya diperlukan pada niat. Betul kalau orang kafir mandikan jenazah orang Islam, dia belajar. Kemudian dia sembahyangkan. Ya. Maka dia mandikan sah. Sebab mandi jenazah tu ulama letakkan martabat babul izal, bukan bab amal. Tapi sembahyang bab amal, kita boleh sembahyang. Ya, orang kafir tidak boleh sembahyang. Sebab apa? Al-kafir laisa min ahli niyah. Orang kafir bukan ahli niat. Bermakna dia kena masuk Islam baru niat dia muktabar, dia ikrar masuk. Ya, segala amal dia kena dengan niat. Itu pada pihak mengesahkan zahir. Adapun pada batin dia telah kasat dia, tujuan dia mestilah dijaga betul. Semata-mata lillahi ta'ala, bukan kerana yang lain. Dan diriwayatkan pula daripada Rasulullah SAW, kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'mali dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Ini besarnya peranannya. Berapa banyak daripada amalan-amalan yang berupa bentuk amalan-amalan dunia, ya, makan, minum, itu bentuk amalan dunia. Tapi dipasatkan tadi makan dan minum dia untuk mengambil sebab tenaga untuk beribadat kepada Allah, maka dia jadi ibadat. Itu contoh boleh. Dan jadi ia elok niatnya tadi daripada amalan-amalan akhirat. Mana amal itu dibagikan sebagai amal akhirat. Dan berapa banyak pula daripada amalan yang berupa amalan akhirat, sembahyang, puasa, zikir, baca Quran, berjuang, itu ibadat bentuk akhirat. Dan kemudian dia jadi amalan dunia. Sebab apa? Sebab punca bisu niyah. Sebab niat dia tak elok. Benda niat dia riya, wujud, semua masuk. Sebab itu dalam semua amalan, terutama dalam menuntut ilmu, untuk mendapat keberkatan, untuk menuntut ilmu semata-mata menjunjung perintah Allah dan arahan Rasulullah SAW. Ya, man talaba al-ilma liyumari bi subha aw yasfa wujuhan nas ilaihi wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menuntut ilmu Allah Taala, tujuan dia untuk membangga-bangga dengan keilmuan dia. Kemudian untuk maknanya liyasfa wujuhan nas ilaihi, untuk menarik muka manusia ke arah dia, mencari pengaruh, nak cari nama, cari glamour, ya, maka sediakan tempat duduk di dalam neraka Jahannam. Kalau pun ilmu agama dia cari. Sebab itu kalau sekadar ilmu tidak cukup, dia kena beramal, dan amal kita tidak cukup, melainkan keikhlasan betul, bulat kena bertahan. Bila dilakukan ikhlas, bulat dia kena Tuhan. Istiwa uzurni wal madhi bilan ammah. Ya, sama je bagi dia. Orang puji pun tak ada siapa, orang caci pun tak ada satu. Itu nanti jatuh ikhlas. Yang mana ikhlas merupakan ruhul ibadah, roh bagi ibadat. Kalau haiwan tak ada roh, tak nyawa, panggil apa? Bangkai. Kalau ibadat tidak ada ikhlas, maka dia jadi apa kan? Bangkai. Macam mana nak proses dia? Apa kaitan amalan ni dengan zikrullah? Semua dekat duduk situ kan?
Ya. Sebab amalan dinundukkan pada ikhlas dengan sebab dikenal Allah Ta'ala. Mengenal Tuhan dengan cara lebih dekat, sehingga dia merasakan keberadaan Allah Ta'ala dengan musyahadah qalbi. Dan begitu awsaf segala sifat. Ini akan membawa kepada kejernihan qalbi dengan Tuhan, membawa dia berlazat dengan Tuhan. Dan bila dia berlazat dengan musyahadah akan Allah Ta'ala, maka segala urusan qalbi disettle. Ya, urusan qalbi dia akan selesai. Ya, di antara urusan qalbi yang besar ini al-niyah. Sebab niat dia akan berpusing, tidak kerana Allah, sebab kerosakan pengenalan makrifat dengan Tuhan. Kalau dia sentiasa hadir, sebab makna zikir itu musyahadatul mazkur, ya, wa dawamul hudur. Ya, qalbi kita musyahadah akan dia dan kekal hudur hati dengan dia. Mana bila dapat kelazatan dengan Tuhan, qalbi dia tak akan pusing di tempat lain. Bila hati dia tak pusing di tempat lain, mana ada riak, di mana ada wujud, di mana ada sum'ah. Itu natijatul azkar. Natijah sebenarnya zikir diarah ke arah. Kalau kita faham, kalau kita tak faham, dia zikir semua nak kita lain kita pula. Kalau kena faham betul-betul maksud tembakan zikir tadi adalah untuk membuang akan pandangan yang lain yang membawa kepada hati itu berpusing menghadap ke Allah, supaya berlazat dengan Tuhan. Bila dia qalbi sudah berlazat dengan Allah Ta'ala, maka di situ settle. Fama damal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsabil an-nafsi al-la'imah khurujan kulliyan. Selama mana hamba itu tidak masuk musyahadah akan Allah Ta'ala, maka tidak mungkin dia keluar daripada penyakit-penyakit kerosakan dalam manusia, total dia keluar. Musyahadah tajuk besar sebut dalam hadis yang sahih, anta'budallaha ka'annaka tarafa ilan takun tarafa ilan ghayra. Habis. Di sini yang kedua dia bagian niat yang baik dan yang buruk. Dan saya kira bagi bahawa berniat oleh yang menuntut, yang menuntuti Nabi SAW ilmu, dengan tuntut ilmu itu akan apa? Keridaan Allah yang pertama sekali. Ya, sebab Allah telah angkat darajat kaum beriman dan yang diberi ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, kemudian wallazina utul ilma darajat. Allah telah angkat pertama orang beriman, sebab ada mutiara iman dalam kalbu ini. Yang kedua, iaitu orang yang diberikan akan ilmu. Allah telah angkat dia. Dan orang yang dikatakan berilmu sebenar ada sifat-sifat yang digambarkan di Quran. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Semua yang gerun akan Ta'ala daripada kalangan orang yang punya ilmu, kalangan ulama. Ulama sifat dia adalah gerun. Dia ada khasyah dengan Tuhan. Gerun dengan, kalau tak ada, itu bukan ulama sebenar. Tak termasuk lain. Berarti pada ayat ini mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Semua yang gerun akan Allah daripada pengaruh ulama. Maka mana siapa yang tak gerun, dia bukan ulama sebenar. Daripada ayat ini ulama ambil satu kaedah, dia kata apa? Man lam yakhshallah falaysa bi'alimin. Barang siapa yang qalbi tak gerun dengan Tuhan, maka itu bukan orang alim. Yang ni banyak menipu manusia, ulama usuk ni. Ya, ulama. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis apa? Al-ulama umana'ur rusul ma lam yukhalitus sultan wa idakhilul dunya. Fa iza khalatus sultan wa dakhalud dunya faqad khanu ar-rusulah. Fahzaruhu. Ulama yang sebenar Nabi kata apa? Umana urusul, pemegang amanah nabi-nabi dan rasul-rasul. Ulama punya title bukan kecil kan, bukan taraf dan menteri raja kan. Pemegang amanah nabi-nabi dan rasul-rasul. Tapi bila pangkat ini diakui oleh bagi Islam, dua dalam hadis ini dua sifat. Malam yukhaliqus sultan wa ilahil dunya. Dia tidak dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin yang tak betul, dan keduanya dia maknanya malam yang putuskan wajah kita. Dia masuk fahaman madiyah, fahaman kebendaan dalam kepala dia. Fa iza khalatus sultan wa dakhalud dunya. Bila berlaku sebaliknya, dia jadi pengampu bagi sultan, bagi pemimpin. Dipanggil ulama ampusana wa ampusini. Tahu? Ampusana, ampusini. Itu ulama tak dipakai. Ya. Yang kita boleh pada dajjal. Ampusana, ampusini. Di banyak hari ulama-ulama panggil, ulama-ulama yang dalam Quran kata apa? Kamasaluhu kamasalil qad.
Ya, dia macam anjing menjilat, dipanggil ulama penjilat. Dia banyak ulama penjilat kain kan. Dijilat, bukan ditakut ke Tuhan, dijilat dan untuk mendapat khabar dunia yang tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Maka kalau sekiranya ulama ni dia termasuk dia mengampu sana mengampu sini, kemudian yang kedua dia masuk pahaman madiyah, pahaman benda dalam kepala dia. Dunia terlebih besar daripada ilmu yang didapat di kawasan. Maka apa Nabi letak darajat itu? Faqad khanu ar-rusulah, itulah ulama pengkhianat bagi nabi-nabi dan rasul. Ulama itu dicop oleh Nabi itu, ulama pengkhianat. Maka fahzaruhum, tinggalkan kamu akan mereka. Maknanya hendaklah kamu takut, maksudnya apa? Tinggal, jangan pakai kenyataan ulama itu. Sebab apa dia jadi gitu? Sebab benih tak elok. Benih tak elok. Ya. Dalam jika kata man asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayat. Siapa yang cantik di awal, cantik di ujung. Kalau dia mencari ilmu betul-betul kena Allah, maka di ujung pun cantik. Dia akan bawa diri terus ke jalan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia mencari ilmu tujuan minta dunia, dia terbalik. Al-alim iza arada bi ilmihi wajha Allah habahu kullu syai', wa iza arada ay yuksira bihil kunus ya habahu min kulli syai'. Orang alim itu kalau dicari ilmu kerana Allah Ta'ala, maka Tuhan beri karamah. Orang gerun yang beri. Dia bercakap betul-betul atas landasan Islam. Dia tak cari jago itu. Tak ada dia takut melainkan Allah Ta'ala. Dan kalau dia minta ilmu kena nak cari habuan dunia, maka Tuhan balikkan. Dia takut kepada orang. Dia nak cakap, takut orang kata, cakapkan, takut orang lari, cakapkan, orang gini, macam-macam. Kan kena buang kerja, kena keluar daerah, macam-macam. Jadi ulama penakut. Ya, ulama macam ni suruh dia kerja kontrak senang. Ya, pasal dia baca kitab. Kalau dia baca kitab dengan akal pun orang. Suruh dia kerja kontrak. Suruh dia kalah tu. Ya, dia mengajar lagi sesat orang. Ya, orang bawa orang bagi takut. Dia mengajar orang gini buka skru. Dia ulama-ulama dia kata yang dilabelkan oleh Nabi, mana aku lebih takut. Ya, aku min Dajjal daripada Dajjal. Sebab Dajjal atas Dajjal dia tulis kafara kufur. Ulama jadi pandai dia ceramah, pandai baca Quran, pandai, tapi lain cerita dia. Ya, bila kalbi dia tidak betul menghadap Tuhan, terjadi. Ya. Oleh kerana itu awal-awal lagi niat kena jaga. Dia cari ilmu kena utama menjunjung perintah Allah untuk beramal dan untuk mendekatkan diri kepada dia dan untuk menyebarkan apa yang sekadar kita dapat. Itu saja. Jangan niat lebih. Jangan niat kita kunci ilmu besok belajar, besok gaji besar, waktu nanti berusaha. Ya, ini jadi masalah. Allah. Bahawa dan sayyidnya bahawa berniat ia menuntut ilmu itu. Dengan tuntut ilmu tadi akan keridaan Allah Ta'ala yang paling besar. Wa ridwan minallahi akbar, rida Tuhan yang besar. Dan akan negeri akhirat dan menghilangkan kejahilan dia daripada dirinya. Dia nak hilangkan kegelapan kejahilan. Sebab bila beramal tanpa ilmu dia tolak oleh Allah Ta'ala. Wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Coba beramal tanpa ilmu maka amal ditolak oleh Allah Ta'ala. Itu berkata dalam Ibn Ruslan, dalam Zubab Ibn Ruslan. Ya. Yang ambil pada mana? Daripada hadis Rasulullah SAW. Seorang yang semayang, maka lepas semayang dia nak bersalam dengan Rasulullah SAW. Rasulullah kata apa? Kum fasalli fa innaka lam tusalli aw kama qala. Bangun semayang balik, kamu tak semayang lagi nanti. Dia dibangun semayang balik. Nabi berkati ke semayang ni cacat. Dia panggil hadis musi'us salat. Orang yang mencegah ke semayang. Lepas tu dia kata selenda, ya Rasulullah takkan ini kami dan saya tahu. Rasulullah pun bacakan hadis itu banyak. Bukhari ada, Muslim ada semua hadis. Ya, maknanya apa mafhum dia? Dia buat ibadat tadi. Depan Nabi dia semayang, tapi Nabi nafikan semayang. Fa innaka lam tusallimu, tak semayang lagi. Itu menandakan bahawasanya beribadat tidak dibeda dengan ilmu, maka mardud dia tolak. La tuqbalu, tidak diterima. Itu yang utama. Sebab itu kita syukur kepada Allah bila Tuhan masukkan kita dalam zumratul ahli ilmu. Ya, termasuk kita jadi ahli ilmu, minat pada Allah Ta'ala. Itu kurnia Allah Ta'ala sebenarnya. Satu dua permata besar kata Imam Ghazali, al-ilmu wal ibadah wa huma jawharan li ajlihima tara tasnif al-musannadi ila akhir. Ya, bahawasanya ilmu dan ibadat ni merupakan permata yang sangat mahal di atas dunia. Ada benda mahal lagi, ilmu dan ibadah. Kena dua dapat tengok tasnif al-musannifin, karangan ulama-ulama besar mengarang. Ibu-ibu tak dikarang. Dia bahas apa tu benda? Al-ilmu wal ibadah. Wal ilmu wal ibadah. Sama ibadah untuk zahir atau yang batin, untuk panjang kita lagi.
tajuk tu besar, go permata. Kalau permata ni tak dapat rugi tadi. Ya, seperti Imam Syafi'i kata, man fata ta'limal ilmi wa waqta syababi faqabbir alaihi arba'an wafati. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibarizati. Itu kata imam itu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Barang siapa yang luput menimba ilmu waktu hidup, waktu muda, waktu hidup ni, maka engkau takbirkan dia 4 takbir. Itu bukan orang, itu mayat. Orang yang tak mengisi qalbi dengan ilmu ta'ala, itu ibarat bangkai, kata Imam Syafi'i. Fakabbir alaihi arba'an. Kemudian Imam Syafi'i bersumpah, wallahi hayatul fatah, demi Allah hidupnya pemuda bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan bertakwa. Iza lam yakuna, kalau dua tak ada, ilmu tak ada, takwa tak ada, la tibar zati, tak ada apa guna di hidup. Orang tu kan kau mati lebih baik, memberatkan dunia ni, buat habis beras ni, ya. Sekadar ilmu tak cari, takwa tidak dibentuk, ya, sama dalam kandang, ya, sama dalam kandang, ya. Orang kata apa, ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada yang kaki 4. Habis. Dan kata bersyair Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin Syihabul Hidayah, ya, dan satu syair lagi, setengah dari mereka berkata, bermula fasad yang besar itu orang alim tidak beramal. Fasad rosak dalam dunia paling rosak bila orang alim tidak menjalankan amanah ilmu dia. Dia kena bercakap apa yang dikehendaki oleh Rasul. Kalau dia bercakap kena kehendak manusia, habis jawab. Ya, dia kena bercakap atas dasar kehendak Allah dan Rasul. Manusia setuju tak setuju itu soal dia. Ya, sebab dia akan disoal di akhirat. Ya, izaf zaharal fasad wa sakatal alim fa'alaihi laknatullah. Bila lahir kerosakan, manusia dah jauh daripada agama Allah, mungkar, maksiat, apa murtad benar dia. Orang alim dia tak bersuara, tak menyatakan kebenaran, ya, maka orang alim itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Fa'alaihi laknatullah, atas orang alim itu laknat Allah Ta'ala. Mana ada juga orang alim yang kena laknat. Ya, kalau orang alim dia minta cakap, bukan nak kena laknat tu sendiri. Kalau nak kena laknat tuan, kau diam je. Ya, kerosakan berlaku dia diwadah. Padahal dia memegang amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ulama di bidang menuntut ilmu dibalik kenapa? Mencorak masyarakat, bukan dibalik dia dicorak oleh masyarakat. Ya, masyarakat daripada gelap dia kena corak begitu terang, masyarakat daripada jauh dia kena dekatkan dengan Allah Ta'ala. Itu peranan ulama menuntut ilmu itu dia. Kalau tidak, itu jadi tentu. Maka dipanggil apa? Besar, dipanggil fitnah, fasad. Dan terlebih besar daripadanya orang jahil berbuat amalan. Tadi ulama tak beramal, itu dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadi wasad. Orang beramal dari ilmu, amal ditolak. Ya, beramal ikut-ikut tak boleh, dia kena berilmu. Ya, orang alim pula tak beramal dengan ilmu dia, mu'azzabun min qabli ubadi wasad. Dia masuk neraka lebih dahulu kafir menyembah berhala. Ya, mana dua-dua ni peringatan besar. Kita nak beramal, wajib berilmu, dan bila dah berilmu wajib beramal. Itu tugas amanah untuk kita selamat dunia dan akhirat. Kedua ni itu fitnah yang besar pada alimnya bagi mereka yang berpegang pada agamanya dengan keduanya. Ya, jadi fitnah yang amat besar pada orang alim bila dia tak beramal dengan ilmu dia. Maksudnya apa? Bermula yang jadi fasad, jadi rosak, punah-ganah dan jadi karut-karut ialah yang alim, ada ilmu, yang tidak beramal dengan ilmu. Ya, di Melaka ada satu tempat, saya cerita tempat ni sana, ngaji Mekah kan, kitab tu atau kapan, jadi imam, tiba-tiba bapa dia kahwin, rumah ni ada dangdut, dangdangkul, itu dangdangkul. Ya, jadi orang kampung dah muda dia repot dia agama. Akhirnya apa? Pecat imam, badan dulu. Ya, jadi tak ada, orang ni tak ada arah kan, kita nak riak tak, dia tak berlepak tak. Kau joget dalam Cina riak tak, tak ada masalah lagi kan riak tak. Ini jadi masalah, kata dia. Tapi bila apa? Ilmu tadi tidak dibina di atas takwa pada asal. Kita untuk ilmu tak betul-betul ikhlas untuk berdekat dengan Tuhan, dia akan jadi macam tu. Ilmu tak ada berkat. Ilmu berkat paling kuat dia boleh beramal. Ya, dia tak boleh mengajar pun dia boleh beramal, itu ilmu berkat. Kalau langsung tak beramal habis.
Ya, ilmu tu tidak memberi manfaat. Dipanggil apa? Dalam hikam, al-ilmu in qaranahu al-khasyah falak wa illa fa'alaika. Ilmu itu sekira menyertai kamu gerun dengan Allah Ta'ala, maka falaka lam lil manfaat. Falaka bagi engkau, wa illa fa'alaika, jika tidak atas engkau. Itu kata terjemah harfiah. Bahasa dulu dan dulu ni. Ilmu sekira menyertai engkau akan kegerunan bagi engkau, jika tidak atas engkau. Bening balik orang macam ya. Laka lam lil manfaat. Ya, itu ma'anil harfi panggil kan. Lam lil manfaat, mana manfaat bagi engkau. Wa illa, jika tidak fa'ala ala lil mudar. Ya, illa alaika, tidak mudarat besar pada kamu. Tak beramal besar akhirat itu. Jadi tengok daripada kafir punya bapa dia umban dalam kaki. Sebab dia dah tahu. Tidak beramal dengan ilmunya, dengan bahawa ia mengerjakan akan pekerjaan yang menyalahi syarak dan yang keji-kejinya, dan tiada duka cita ia daripada takut jadi bacur bagi ilmu. Dan adalah kerana orang yang alim semacam ini sangat-sangat besar. Sebab apa? Bahawasanya terkala melihat akan dia oleh orang yang jahil, nak saya tertipu daya mereka itu. Dia kata, tu orang dia buat itu, tutup buku buat itu, habis. Ya. Jadi fitnah besar. Dan mengikut mereka, kerana pada sangka mereka ia betul, padahal di dalam sesat dan menyesatkan wala ayat sabillah. Dan yang terlebih besar karut daripadanya orang jahil yang berbuat ibadat lagi karut. Ya, dia buat ibadat seronok, sudah bagus, tapi rupanya tak ikut uslub yang disusun oleh syarak. Itulah kena ada ilmu. Ilmu imamul amal wal amal tabi'u. Ilmu tu imam bagi amal. Amal tu dipanggil tabi'. Apa tabi'? Makmum, ikut. Kita kalau semayang jemaah, dia ada satu kaedah. Apa dia? Innama ju'ilal imam liyutam. Sesungguhnya diletakkan imam untuk diikut, ya, bukan dipotong. Dikejar tu imam pening kepala. Jadi maknanya dia rokok. Maknanya nak buat satu amal kena tanya, kena tahu, dan sudah ilmu aku ikut. Pada Islam dia lengkap. Nak berniaga ada bab bunyi. Nak menikah dia bab, dalam bab nikah semua ada bab muamalat, munakahat, jenayah, semua lengkap dalam Islam. Semua disusun. Parabah dia. Ya, apa saja kita nak buat, wajib kita mendahulu akan pengetahuan pendedahan, supaya kita tak terbabas dengan syarat rukun dan sebagainya. Dan ibadat dia tidak mengetahui akan sahnya dan batalnya, seperti kebanyakan tok tasawuf begitu. Ini bukan tasawuf, tok tasawuf begitu. Pada zaman kita sekarang ini, kerana karut, ya, orang pada etikadnya dan amalan. Dia bukan tok tasawuf tu ni, ini tok tasawuf begitu. Ya, sebab Imam Ghazali kata tidak dinamakan ahli tasawuf, melainkan dia matang dalam akidah, dia mantap dalam fiqh, dan dia mendalami dalam tasawuf. Akidah dia kena mantap, fiqh dia kena kemas, ya, dan dia mendalami dalam pembahasan ilmu tasawuf, dia mendalami. Itu buat ahli sufi atau ahli tasawuf. Kalau dia cerita hakikat aja, Usuluddin pun bertergabung. Benar kata kita macam kata kita berzikir menghadap hadrat Allah Ta'ala, menghadap Tuhan mana ni? Dia dah punya jawab. Depan depannya dia syirik. Jadi kafir musyabbihah. Kau menyekutukan Tuhan, samakan Tuhan dengan makhluk, ada depan, ada belakang, di kanan, ada kepala. Sedangkan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tiap sifat yang dipakai oleh makhluk, maka fallahu mukhalifun lisan. Kata nama mukhalafah. Itu kena faham. Jadi tak mengaji itu salah. Ya, yang jadi rosak ilmu tasawuf yang sangat murni, yang sangat tinggi. Sebab ilmu tasawuf dia panggil tauhidul khas, kan? Itu hebat. Paling hebat ilmu tasawuf sebab dia tauhid khas. Tapi jadi rosak oleh ini pengkhianat. Ini lebay-lebay malam begini. Yang ambil tarekat, lepas tu tak nak belajar. Waktu dizikir kamu bukan ditafsir sendiri. Habis rosak ilmu tasawuf. Ia dirosak. Ya. Sebab Batu Nurul Siddiq Rashid tu tak kata kami tak bagi ijazah tadi. Kalau mufti 9 itu lah, dia kata kalau mana ikut aku boleh. Orang kata ramal ngaji kau belajar, jangan kau tak belajar. Sebab bahaya besar bila tidak menyembuh ilmu. Akhirnya dia shock sendiri. Macam-macam cerita dia ni. Atau sebab ilmu amat penting. Dia ada setengah tempat ni. Zikir dia ayah belajar tarik yang tarik nampak butuh tasbih kau. Ya, mana nampak nur cahaya babas sendiri. Ya, ilmu nur. Ya, ilmu nur kata Imam Waqi, guru bagi Imam Syafi'i tadi. Sebab Imam Syafi'i satu ketika terlihat tumit perempuan, bukan betis, terlihat, bukan sengaja, terganggu hafalan.
syaqautu ila al-waqi' an su'il hamzi fa'akhbarni bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Mengadu hal guru Imam Syafi'i pada guru bernama Waqi' daripada gangguan hafalan. Dia boleh hafal kitab Muwatta' tebal satu malam Imam Syafi'i. Hebat. Tapi dia terlihat, bukan lihat, terlihat tumit perempuan ni. Kita nampak terganggu hafalan. Ya, dia kata mengadu guru pada Waqi' kata bi annal ilm nur. Ilmu Ta'ala ni nur wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Nur Tuhan ni tak tunjuk pada orang buat maksiat. Nak dapat ilmu Tuhan kena jaga. Betul-betul bertakwa cepat masuk ilmu. Ya. Kita masa mengaji tu kita jumpa tuan guru apa? Nur Haji Abdul Hadi Awang. Ya, tuan Haji Abdul Hadi Awang ni kata tuan guru kita Sayyidi Syekh Muhammad Faiz, dia setengah daripada wali Allah. Ya. Orang dalam timur tu besar dia lah kan. Ini bukan taksub hati dia. Ini hakikat semua. Syekh apa nama Syekh Muhammad Faiz ketika dia berbicara dengan makan tu ulama ni kan. Dia balik, dia lalu buka Rusilah. Dia buka Rusilah, dia berhenti. Dia tak tahu kampung apa, dia tunjuk tu rumah wali dia. Dia tunjuk rumah tu. Ya, kebetulan depan sikit tu dia orang berhenti minum air. Orang tanya orang kampung tu rumah siapa? Ya, tu rumah tu. Masya-Allah. Dia orang senyap dia. Ya, itu wali yang kenal wali. Wali kenal wali. Kita tak wali kenal wali nikah. Allah. Maka kedua-dua itu dipanggil apa? Jadi fitnah yang besar pada dunia kita. Sebab rosak, ya, di dua rosak besar. Siapa beramal tanpa ilmu, kemudian dah berilmu tidak beramal. Ya, ini dua ni kena jaga. Kalau cantumkan dua, boleh dapat lazat. Ya, hakikat mana kamu buka. Dan saya dia pula satu lagi, bahawa berniat dia dengan menuntut ilmu itu akan kesyukuran atas nikmat akal. Akal kita sembunyikan, pertama sekali kita gunakan daripada benda besar, ma'rifatullah, kenal Tuhan. Ya. Dan segar badan kita. Ya. Segar badan kita kan, akal kita sehat, gunakan tempat dia. Dia tu kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ma'rifat akan dia. Ya, uhibu an urifa fa khalaqal haq. Aku kasih aku dikenal, aku jadi makhluk. Waktu kata Imam Tarikat Syazili radhiyallahu anhu, ya, bukanlah hebat orang itu buka alam itu buka nampak tidak. Sebenarnya orang yang mengetahui akan sirrul ijad, orang yang mengetahui dan betul-betul diduduk dalam sirrul ijad, itu orang yang hebat. Apa sirrul ijad? Izharul ubudiyah. Rahsia Tuhan jadikan kita apa? Menterjemahkan kehambaan kita pada itu rahsia benar. Ya, bukan nak nampak ni kan. Ibadat bukan nak nampak ni. Dia buka tu bukan kerja kita. Ya, dia buka tu kerja dia. Kerja kita pembersihan. Dan lazim dah bersih dia buka lah. Kita niat tu. Niat semata-mata izharul ubudiyah, menterjemahkan kehambaan kepada Allah. Yang mana kehambaan pertama pun nokta awal dia ma'rifatullah. Ya, Bagi Ibn Abbas tafsirkan wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun ay illa liya'rifun. Melainkan dia kena kenal Tuhan dia dulu. La tasihul ibadah illa bima'rifatul ma'bud. Tidak diterima ibadat melainkan dikenal siapa Tuhan ni semua. Ya, kalau tuan-tuan hantar surat, ya, bagi pada seorang yang buta huruf, suruh hantar surat sampai dah. Ya, dibaca pun tak tahu. Ya, dibaca pun tak tahu surat tu mana alamat dia pegang, bukan dia abian tahu dah ni. Dia mana nak tahu dia tak tahu baca. Dia tak kenal Tuhan, macam mana boleh sampai? Begitu ibadat kalau tak kenal Tuhan. Betul dalam kitab usul tahqiq dia jawab, "Man lam ya'lam ma'nahuma wa huwa kafirun mukhalladun bin nar." Wa in sala wa sama Ramadan wa hajjil baitil haram. Buka muka 13 dari usul tahqiq. Barang siapa yang tak mengetahui makna kedua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Benda wajib mustahilat dia terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Ringkasnya 20 sifat dia lah, mudah. Dia belajar 20 tu maknanya tahu dah makna. Yang bersifat rasa tu untuk kita tekan benda tu. Berarti ada makna dalam kalimah. Secara dimniyah dalam tu ada. Bila kita itiraf dia ada bersifat ketuhanan, mana masuk sifat. Tapi tak tahu makna tu, makna dia tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, mukhalladun finnar, kekal dalam neraka wal ayat.
Wa in shalla wa sama Ramadan wala sembahyang wala puasa di Ramadan pergi haji, ya, jawab kembali. Sebab makrifat adalah ilmu yang pertama. Mengenal, mana mungkin kita nak sembah kalau kita tak kenal. Sebab tu awal-awal sekali ialah makrifat akan. Semua makrifat dia bagi dua lah. Usul dia yang kita biasa mengaji itu dia panggil makrifat yang am. Dia membina akidah. Satu lagi makrifat yang khas. Ini membina muka syafaq. Ya, qalbi kita buka lebih dekat dengan Allah Ta'ala atau maksudnya. Kemudian berkata Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah ta'ala, jikalau ada sekalian manusia itu hamba-hambaku, nasihat aku merdeka akan sekalian manusia itu, dan bersucilah aku akan diriku daripada bahawa adalah aku itu daripada ashab, ya, ashab mereka itu dan waris mereka itu. Ya, maksudnya apa? Berkata Al-Hasan rahimahullah ta'ala, jikalau adalah sekalian manusia hamba-hamba, semua jadi hamba dia, nasihat aku merdekakan sekalian mereka, ya, dan bersucilah aku daripada diriku, daripada bahawa adalah aku daripada Tuhan mereka. Maksudnya apa? Ya, keafdalan bagi kita apa? Melepaskan amatul konfika adalah amalan yang paling besar. Ya. Kemudian maknanya bila kita lepas kita bergantungan kita pada makhluk, itu isyarat supaya apa? Kita jangan merasa kita memiliki. Dalam tasawuf dia tak merasa memiliki, bahkan dia rasa dia dimiliki. Ya, kita rasa kita dimiliki oleh Allah Ta'ala. Jangan kita merasa kita memiliki. Bukan semua milik itu dia pergi yang lain kan ni. Itu dia antara awal, ya, perbahasan ni lah membetulkan akan niat dan azam. Kemudian kelazatan dan hikmah ilmu. Ini kan datang dibincangkan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin baiklah. Ini